Ketika anda selsema, anda akan berjumpa dengan doktor, berehat dan minum air yang banyak. Ketika anda mengesan ketumbuhan, anda akan makan ubat, lakukan pembedahan. Namun, ketika anda sembelit atau cirit-birit, anda bertahan saja. Mengapa? Mari kita mengenali usus kita. Usus kita berbelit-belit. Jikalau kita menyusun usus secara teratur, ia sepanjang ketinggian kita 6 kali ganda. Disebabkan usus terkandung dalam badan, mustahil kita dapat melihatnya. Ramai yang tidak peka untuk melakukan detoksifikasi kerana mereka tidak nampak kepentingan detoksifikasi. Pasukan Perubatan Amerika Syarikat telah melakukan autopsi ke atas 2 juta usus manusia. Tiada satu pun yang boleh diklasifikasikan sebagai usus sihat. Mengapa? Kerana 2 juta orang berkenaan tidak nampak usus sendiri, maka tidak kisah untuk melakukan detoksifikasi. Kesimpulan, tiada seorang pun yang mempunyai usus yang sihat. Mengapa kita sering terdengar orang berkata bahawa usus mudah mengalami ketumbuhan? Ini adalah kerana usus ialah organ yang paling kotor. Ia tidak sensitif langsung, jadi ia tidak akan berasa sakit atau tidak selesa. Kebanyakan orang tidak tahu bahawa dirinya telah menghidap bara usus. Bara usus makin popular dan golongan muda kini menjadi sasarannya. Ramai yang tertanya-tanya, apakah faktor yang membentuknya? Pakar menjelaskan bahawa orang ramai gemar akan makanan goreng, tetapi kurang pula mengambil serat, sering mengalami sembelit, mengakibatkan toksin tidak dapat dikumpulkan dari badan. Kebanyakan penyakit berpunca daripada toksin. Dari mana datangnya toksin? Disebabkan tinja terlonggok. Apa yang dimaksudkan dengan tinja terlonggok pula? Adakah anda berasa masih terdapat sesuatu yang belum dikumpulkan walau selepas anda keluar dari tandas? Jika jawapan anda ya, maka benda yang terasa itu ialah tinja terlonggok. Jika anda biasa melakukan detoksifikasi, namun masih terdapat banyak yang dikumpulkan pada kali kedua anda ke tandas, anda harus berikan perhatian serius. Tinja terlonggok akan menyumbatkan usus anda. Cuba bayangkan saluran air, iaitu longkang yang begitu lurus, sumbat juga, apatah lagi usus kita yang berbelit-belit. Tinja terlonggok yang berbentuk ketulan dalam usus kita disebabkan oleh penyumbatan usus jangka panjang. Ramai wanita mengalami sembelit kerana mereka tidak gemar minum air yang banyak, takut kerap ke tandas, jadi bertahan sahaja. Aduhai, bertahan. Tinja mereka akan mula mengeras dan melekat pada dinding usus. Terbentuklah tinja terlonggok. Pakar juga mengatakan bahawa sisa makanan yang tertinggal di dalam badan akan menghasilkan 22 jenis toksin. Sisa yang terkumpul akan menyebabkan keracunan dalam kadar perlahan. Pakar Jepun mengatakan bahawa jika kita masukkan tikus ke dalam tinja yang dikumpulkan selepas 3 hari, iaitu dalam badan, tikus tersebut akan mati terus. Dengan kata lain, jika kita tidak ke tandas selama 3 hari, kita harus melakukan detoksifikasi serta-merta. Tikus berbadan kecil jadi akan mati keracunan terus. Manusia berbadan besar tidak akan mati serta-merta, tetapi akan keracunan perlahan-lahan. Pakar juga ada mengatakan bahawa walaupun kita pergi ke tandas setiap hari, masih terdapat tinja terlonggok seberat 6 hingga 10 paun di dalam badan. Ini bererti bahawa kita membawa bersama beberapa kilogram tinja ketika membeli belah menonton wayang. Alangkah menjijikkan. Tinja terlonggok di dalam usus akan mengakibatkan fungsi penguraian toksin pada merosot, mengganggu metabolisme, lantas mencetuskan keracunan. Maka, tinja terlonggok merupakan faktor utama penyakit. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah melalui detoksifikasi dan menambah lactobacillus badan kita. Pertama sekali, kena lakukan detoksifikasi. Kita sedia maklum, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini ialah detoksifikasi. Tetapi produk detoksifikasi berlambat-lambat di dalam pasaran. Bagaimana untuk memilih yang terbaik? Ramai yang memilih surat sebagai ejen detoksifikasi, tetapi kesannya lebih lambat. Sebaliknya, Fujita Lactose menggunakan Lactobacillus bifidus dan glukosa. Gabungan kedua-dua ramuan akan menghasilkan kesan meletup CO2, membantu dalam melancarkan pergerakan usus, membesarkan dinding usus. Kesan meletup ini jauh lebih cepat dan menyeluruh berbanding dengan produk detoksifikasi yang lain. Dan yang paling penting, ia tidak membawa sebarang kesan sampingan.
Disebabkan Fujita Lactose merupakan makanan semula jadi, ia menggunakan CO2 semula jadi untuk mengemuarkan tinja terlonggok. Kelegaan selepas mengemuarkan tinja tersebut tidak terperi. Siapa yang pernah mencubanya pasti tahu. Yang kedua, perlu kerap menambah probiotik badan. Bakteria yang baik membantu penghanaman, menyekat bakteria tidak baik, detox dan menyerikan kulit. Terutamanya mereka yang mempunyai buasir, kesannya lebih ketara. Bakteria tidak baik akan menyebabkan makanan menjadi toksin, lantas mengakibatkan: pertama, perut kembung, mudah kentut, amat memalukan. Kedua, nafas berbau, menyeksa sahabat sekeliling, tetapi tidak sampai hati pula untuk memberitahunya, takut tersinggung perasaannya. Badan sesetengah orang akan berbau kuat selepas bersukan, malah mereka lebih mudah berasa sengal dan sakit belakang. Keadaan ini juga mungkin disebabkan oleh tinja terlonggok. Ketiga, sering jatuh sakit disebabkan terlalu banyak toksin di dalam badan, membebankan organ hati, keimunan merosot. Keempat, bagi mereka yang mempunyai masalah kulit, terutamanya mudah tumbuh jerawat, mengapa perunding kecantikan sering mencadangkan detoksifikasi? Kerana mereka sedar bahawa jeragat, bintik hitam, jerawat disebabkan oleh toksin dalam badan. Kelima, jikalau terdapat banyak tinja terlonggok dalam badan, anda mudah berasa letih. Walaupun tidur banyak, anda masih letih. Tidur 10 jam ataupun 12 jam juga berasa letih. Jikalau keadaan di atas terjadi pada diri anda, maka anda perlu fikir sama ada anda kekurangan bakteria baik. Bagaimana bakteria baik atau lactobacillus membantu? Pengambilan lactobacillus yang banyak juga mencegah penuaan, mengurangkan kedutan, menjadi lebih cantik, lebih muda. Maka, banyak solusi kecantikan juga mencadangkan untuk minum lactobacillus. Oleh sebab terdapat banyak bakteria baik dan tidak baik dalam usus kita, maka orang ramai banyak menggunakan lactobacillus untuk mengekalkan kesihatan usus kini. Jikalau anda gemar makan daging, besar kemungkinan usus anda telah dikuasai oleh bakteria tidak baik kerana daging sukar dihadam. Oleh sebab itu, kebanyakan orang yang gemar makan daging mempunyai usus yang kurang sihat, malah penuh dengan toksin. Selain itu, peningkatan usia dan mereka yang mengalami sembelit ringan akan mengakibatkan penambahan bakteria tidak baik. Jadi, adakah kita mempunyai bakteria baik yang mencukupi? Jikalau anda ingin mengetahui status kesihatan kanak-kanak, anda hanya perlu meneliti tinjanya. Begitu juga dengan orang dewasa. Sihat atau tidak seseorang dapat disemak melalui tinjanya. Sebelum ini, kita hanya menggunakan serat untuk mengekalkan kesihatan usus. Kini, kita sedar bahawa kita memerlukan probiotik aktif untuk membantu mengekalkan kesihatan usus secara berkesan. Probiotik yang berkesan harus bersifat hidup. Malangnya probiotik mudah mati, suhu tinggi, keazidan tinggi dan kelembapan akan menyebabkan mati. Alken Probio menggunakan teknologi pengkapsulan lipid berpattern menyebabkan probiotik mampu bertahan kepanasan setinggi 50 darjah Celsius. Selain itu, Alken Probio juga mempunyai 6 bilion bakteria baik dari 5 jenis bakteria baik yang berbeza. Kesannya jauh lebih baik daripada bakteria baik lain yang terdapat di pasaran. Ia bukan sahaja menggunakan teknologi tercanggih dan kajian melebihi 70 tahun, malah dibuktikan oleh 80 kajian klinikal. Selain itu, ia juga disahkan oleh DCA Singapura dan Malaysia bahawa tiada kandungan ramuan ubat-ubatan dikesan di dalam. Ia amat selamat dimakan kerana ia sejenis makanan semula jadi. Dos pengambilan. Pengambilan cadangan orang dewasa. Detoksifikasi. 1 paket atau 1 paket setengah. Menambah bakteria baik, 1 paket. Pengambilan cadangan kanak-kanak. Detoksifikasi, 1/2 paket. Menambah bakteria baik, 1 paket. Jikalau kanak-kanak mempunyai nafas berbau, makan sepaket setiap hari. Bagi mereka yang mengalami sembelit, boleh minum lebih 2 paket. Lebih baik diambil ketika awal pagi sebelum sarapan. Bagaimana dengan waktu malam? Jikalau anda tidak senang pada pagi, anda boleh ambilnya 4 jam sebelum atau selepas makan malam. Jikalau anda memberi alasan bahawa anda tidak senang untuk minum, tanya diri, adakah anda lebih senang untuk jatuh sakit? Ada sesetengah orang memilih untuk melakukan pembersihan usus. Tahukah anda berapa kosnya? RM1,500.
Seminggu sebelum proses pembersihan, anda tidak boleh makan sembarangan. Namun, masih banyak juga sisa yang dikumuhkan. Selepas pembersihan usus dijalankan, doktor akan memberitahu bahawa kesemua bakteria dalam usus mati terbunuh. Anda kini perlu menambah lactobacillus. Probio. Kanak-kanak, ibu bapa juga boleh makan. Warga tua yang mempunyai masalah penghadaman juga boleh makan. Setiap orang patut makannya setiap hari. Jaga kesihatan gastro usus, tawani toksin usus, panjangkan usia.